أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang jemaah muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan pada malam ini dapat bersua kembali setelah pengajian kita tertangguh sebulan lebih. Kalau dalam catatan buku saya ni, last kuliah kita 24 bulan 12. 24 hari bulan 12. Sebelum kita meneruskan pengajian kita pada malam ini, ada sedikit pesanan penaja bagi jemaah yang dah ambil buku yang kita bincangkan malam ni lah, buku Memperhalusi Hukum Hakam Solat Berjemaah. Sila berhubung dengan jawatan kuasa yang menguruskan agihan buku hari itu agar dibayarlah. Okey. Itu pesanan penaja lah pada malam ni. Baik, sejemaah rahmati Allah sekalian, pada siri yang lepas, pada pengajian kita yang pada bulan 12 pada tahun lepas, kita baru sahaja selesai membicarakan dua perkara dalam hal yang berkaitan dengan syarat-syarat qudwah solat berjamaah. Syarat-syarat qudwah artinya syarat-syarat mengikut imam. Syarat-syarat bagi seseorang itu nak jadi makmum. Ada 11 syarat. Kita datang ke surau, datang ke masjid untuk solat. Solat berjemaah yang kita laksanakan itu, seronok kita solat berjemaah, kena tahu 11 syarat untuk jadi makmum. Kalau tidak menepati salah satu daripada 11 syarat, maka solat berjemaah kita tidak sah, sekiranya kita tak betul dalam melakukannya. Sedikit saja kita nak ulang sedikit, ambil sepintas lalu sahaja. Syarat yang pertama yang kita dah bincangkan adalah hendaklah sama perbuatan zahir solat makmum dengan solat imam. Kita dah bincangkan, tak boleh nak jadi makmum bagi solat jenazah, bagi solat minta hujan, tak boleh. Tak boleh bagi kita yang solat tamam ataupun kita yang solat qasar nak ikut orang yang solat tamam, sekalipun sama bilangan rakaat. Kita solat qasar zuhur,
Sampai-sampai dekat masjid, orang yang sembahyang berjemaah di masjid berbaki 2 rakaat solat zuhur. Kalau ikutkan tak ada masalah lah. Kita nak sembahyang 2 rakaat, jemaah yang sedia ada pun berbaki 2 rakaat. Kalau kita sambung ikut tak ada masalah. Imam bagi salam, jemaah yang ada bagi salam, kita pun bagi salam. Tetapi tidak boleh. Yang solat qasar tidak boleh mengikut imam yang solat tamam. Itu antaranya sikit. Kemudian yang kedua kita bincangkan lagi, hendaklah berniat mengikut imam atau berniat menjadi makmum. Niat menjadi makmum wajib. Niat menjadi imam sunat. Ingat tu. Orang yang jadi makmum, dia wajib berniat menjadi makmum. Cuma tak wajib dilintaskan ketika takbiratul ihram. Ini bagi solat fardu. Melainkan ada 4 jenis solat yang wajib dilintaskan ketika takbiratul ihram. Solat Jumaat, solat jemaah berjamaah yang dinazarkan, solat ulangan, dan solat jamak takdim kerana hujan. Solat jamak takdim kerana hujan. Selain daripada itu, yang makmum wajib berniat menjadi makmum, tetapi tidak wajib dilintaskan ketika takbiratul ihram. Kalau lintaskan ustaz, lintaskan tak ada masalah, dapat pahala sunat. Itu yang kita dah biasa buat pun daripada dulu-dulu. Okeylah, teruskan. Cuma nak ambil maklum bahawa boleh melintaskan niat menjadi makmum ni selepas takbiratul ihram pada mana-mana bahagian juzuk dalam solat. Boleh. Sementara bagi imam pula, imam tak wajib berniat menjadi imam, melainkan 4 solat yang tadi juga. Jadi kalau pak imam kita tadi dia sembahyang usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Tak ada niat nak imaman. Allahu Akbar. Kita yang lain semua makmuman lillahi ta'ala. Solat kesemuanya sah. Tetapi pak imam tak dapat pahala berjamaah. Tak dapat pahala berjamaah. Hukumnya makruh. Solat sah. Solat sah. Tu ambil perhatian. Okay? Jadi syarat yang kedua, hendaklah berniat mengikut imam atau menjadi makmum, itu wajib. Wajib. Okay, bagi makmum. Okay, kita pergi kepada syarat yang ketiga pada malam ni insya-Allah. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Syarat kedua, iaitu syarat nak menjadi makmum yang ketiga, makmum wajib mengikut imam. Memanglah kita nak ikut imam. Kenapa ditekankan lagi wajib mengikut imam? Mengikut imam di sini membawa maksud bukannya niat mengikut imam. Pergerakan dia terutamanya pada rukun fi'li. Yang terbaik rukun qauli sekali. Dalam solat ada 3 rukun. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Okay? Rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tahiyat akhir, selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir, memberi salam. Selain daripada itu adalah rukun fi'li. Rokok, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Ini rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun qalbi ada 2. Niat dan tertib. Ini mesti perkara ni sidang jemaah rahmati Allah sekalian, mesti masak dalam kepala kita. Sebab kita sembahyang hari-hari. Wajib pada kita kena mengetahui.
hal yang berkaitan dengan solat berjemaah, sebab kita orang yang suka solat berjemaah. Okey. Jadi yang dikatakan wajib mengikut imam ini maknanya dalam rukun fi'li terutamanya. Okey, wajib kita ni sentiasa dalam keadaan mengikut. Istilahnya mutaba'ah. Di sini nanti ni ada istilah dalam mengikut imam ni, dalam solat berjemaah dia ada istilah mutaba'ah. Dia ada istilah murafaqah. Dia ada istilah musabaqah. Ini semua melibatkan pergerakan. Ada mutaba'ah, ada musawaqah, ada musabaqah. Musawaqah itu nama lainnya murafaqah. Kalau mutaba'ah mengikut. Mengikut. Kalau murafaqah ataupun musawaqah itu adalah mengiringi. Kalau musabaqah itu artinya macam berlumba ataupun mendahului imam. Dalam tiga yang diterima adalah mutaba'ah. Dalam pergerakan kita mesti sentiasa dalam keadaan mengikut imam. Sebab itu disarankan tunggu sampai imam dah bar, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar, baru bertepatan dengan istilah mutaba'ah. Terutamanya naik daripada sujud, naik ke rakaat seterusnya. Imam kan biasa panjang sikit takbirnya, Allahu Akbar. Ada makmum yang tak sabar, imam belum selesai lagi, Allah, dia dah naik. Dia tidak mendahului imam, tapi dia murafaqah, mengiringi imam. Bila keadaan ini berlaku, sidang jemaah rahmati Allah sekalian, solat sah, hilang fadilat berjamaah. Hilang fadilat berjamaah. Kita ada takbir intiqalat, ada tasmi' intiqalat. Takbir intiqalat, takbir berpindah rukun. Kena pastikan Allahu Akbar baru makmum. Pastikan bila tu tasmi' intiqalat ketika i'tidal. Pastikan imam sami'allahu liman hamidah. Kita baru naik. Sami'allahu liman hamidah. Itu adalah sebutan yang menunjukkan imam sudah pun sampai tegak berdiri dalam i'tidal, baru kita bergerak. Bukan kita lumba-lumba dengan imam. Ini keadaan yang biasa sangat kita nampak di kalangan para jemaah dalam solat berjemaah, solat fardu harian kita. Kadang-kadang saya sendiri pun tak ada kekuatan nak tegur tuan-tuan. Yang mana kita boleh tegur, kita tegur. Sepatutnya kita kena tunggu bar imam. Ramai yang tunggu Allah. Imam Allah dia gerak. Imam Allah dia gerak. Bagi situasi imam makmum yang macam ni, makmum yang murafaqah, sentiasa dia nak mengejar imam yang ni, kalau ia berlaku dalam takbiratul ihram, imam Allah belum bar habis lagi dia dah Allah, dia pun sama naik, batal solat. Kalau berlaku dalam takbiratul ihram, ni kena ambil perhatian. Takbiratul ihram ni murafaqah tak boleh, musabaqah lagi tak boleh, mendahului imam dalam takbiratul ihram lagi tak boleh. Tapi kalau dalam rukun yang lain, solat sah. Kalau dia masih kekal, dia hanya murafaqah, mengiringi je imam ni, dia ni imam ni dia. Dia tidak mendahului imam, dia mengiringi imam, solatnya sah, tetapi hilang fadilat berjamaah. Hilang fadilat berjamaah. Yang lebih malang lagi,
kalau musabaqah mendahului imam. Ni pun ramai juga ni, mendahului imam. Kalau mendahului imam dalam takbiratul ihram, dah tentulah sama tadi. Kalau murafaqah mengiringi pun dah tak sah, batal. Kalau mendahului lagilah memang batal. Kalau dalam rukun yang lain, kali pertama dia mendahului satu rukun, hukumnya haram, tapi solat masih sah. Mendahului satu rukun daripada imam, biasanya berlaku ni masa rokok lah, misalnya kata kan, imam Allah, dia pun rokok satu. Perbuatan dia buat tu haram, solat masih sah. Dia buat pula dalam i'tidal, imam sami Allah, dia pun sami Allah liman hamidah, mendahului imam, batal solatnya. Mendahului imam dua rukun berturut-turut, tak kira rukun pendek ataupun rukun yang panjang, rukun fi'li itu utamanya, bukan rukun qauli. Rokok i'tidal adalah rukun fi'li. Sujud, duduk antara sujud adalah rukun fi'li, rukun perbuatan. Mendahului imam dua rukun fi'li berturut-turut, batal solat. So, kena ambil perhatian sejemaah sekalian. Cek semula solat kita macam mana, dah betul ke tidak. Cuba kita tengok dalam kitab kita ni. Wajib makmum mengikut imam dalam segala gerak solat tanpa mendahuluinya dan tanpa melakukan gerak solat serentak dengan gerak solat imamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u." Sungguhnya seorang imam itu dijadikan supaya diikuti. Oleh itu, apabila dia mengangkat takbir, maka angkatlah takbir. Apabila dia rokok, maka rokoklah. Kalau kita kaji dari segi ilmu bahasa, pada ayat yang dikata fa idza kabbara, apabila, kalau makna yang sebenar, apabila imam selesai takbir, itu past tense, fi'al madhi. Apabila imam selesai bertakbir, maknanya past tense, maknanya setelah selesai imam bertakbir, Allahu akbar, fakabbiru, fi'al amar, suruhan, baru disuruh kita bertakbir. Tu kaedah dia tu, baru betul. Dari segi bahasa pun kita tengok, begitu keadaannya. Maka perlulah kena buat macam tu. Okay. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam syarahnya, pada hadis ini menunjukkan bahawa wajib makmum mengikut imam pada takbir, pada berdiri, pada rokok, pada duduk, pada rokok dan pada sujud. Itu menunjukkan kepada rukun fi'li. Kalau mendahului imam dalam rukun qauli, macam mana? Kita baca Fatihah lebih dahulu daripada imam, itu tidak menjadi masalah. Hanya pada hukum sunat sahaja kita membaca Fatihah terkemudian daripada imam. Macam kita dalam solat, contoh solat maghrib, solat isyak, kita dengar dahulu imam baca Fatihah, kemudian barulah kita baca Fatihah. Kita membelakang, mana mengemudiankan, melambatkan bacaan Fatihah setelah imam baca Fatihah, itu hukumnya sunat. Tapi kalau kita baca dahulu, ataupun dalam rakaat ketiga, rakaat keempat, masing-masing baca Fatihah sendiri-sendiri, kita yang makmum baca Fatihah lebih dahulu habis daripada imam, itu tak jadi masalah. Sebab itu rukun qauli, bukan rukun fi'li. Kita baca tahiyat lebih dahulu habis lagi daripada imam, tak ada masalah. Itu rukun qauli, bukan rukun fi'li. Yang diambil perhatian adalah pada rukun fi'li. Ini kena jaga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Inni imamukum fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf, fa inni arakum amami wa min khalfi." Sesungguhnya aku adalah imam kalian,
Janganlah kalian mendahuluiku dengan rokok, tidak pula dengan sujud, tidak pula dengan bangun berdiri, dan tidak pula dengan keluar dari solat, kerana aku dapat melihat kamu dari hadapan dan belakangku. Ini salah satu daripada kelebihan Rasulullah SAW. Dalam keadaan dia menjadi imam, dia tahu apa yang berlaku di kalangan sahabat jemaah di belakang. Kalau imam kita nak buat macam tu, boleh juga letak cermin kat depan, nampak apa pegangan makmum kat belakang. Mendahului imam ke, kejar imam ke, boleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allahu suratahu surata himar." Berat tuan-tuan. Mendahului imam ni satu benda yang berat. Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam itu tidak merasa takut Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, kepala keldai, atau menjadikan rupanya seperti himar. Ni saat bila ni? Saat dibangkitkan nanti. Orang yang ketika solat dia selalu dalam keadaan mendahului imam, dibangkitkan dalam keadaan kepalanya kepala kaldai, himar. Ini satu bentuk penghinaan. Jadi kena ambil perhatian benda ni ya. Jadi pastikan ya. Yang imam pun dia maknanya di kalangan makmum dan imam ni perlu faham dari segi hukum hakam. Yang imam pun dia kenalah orang kata apa, selari antara sebutan dengan perbuatan. Ini teknikal ini benda teknikal. Kalau misal kata imam naik daripada sujud, naik berdiri ke rakaat seterusnya, imam dia adalah orang yang pergerakannya lambat, mungkin sebab keuzuran, mungkin disebabkan ada sakit dan sebagainya, mungkin saiz badan dan sebagainya, kan? Imam janganlah dia mula sebut takbir daripada awal. Allah, daripada bangun naik kepala dia sebut dah Allah. Berapa lama? Orang yang tunggu ni tak sabar dah nak naik. Jadi kalau begitu keadaannya, imam kena mulakan sebut Allah tu bila dia dah separuh pertengahan daripada dia naik. Dia naik dahulu, barulah Allahu Akbar. Dia menyelamatkan jemaah yang memang pantang nak bergerak cepat tu. Dia bergerak tu dalam keadaan imam dah berdiri dah. Kan? Begitu keadaannya. Kalau misalnya kata ada perkara-perkara macam tu. Tapi kalau misalnya kata memang tak ada masalah, okey. Allah, pastikan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Perkataan dengan perbuatan itu selari. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ini tak habis lagi. Ada pula yang Allahu Akbar, ini dah selesai tapi baru sebut. Jadi kalau kita kata dah selesai Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar itu ketika mana? Ketika dah selesai takbiratul ihram, tak dapat pahala sunat takbir intiqalat. Sama juga dalam rokok contohnya, kita dah turun baru sebut Allahu Akbar. Jadi sebut Allahu Akbar itu ketika pergerakan ke ketika dah lengkap kita bertukar kepada rokok? Bila dah lengkap tukar dah kepada perbuatan rokok, tak dapat pahala sunat takbir intiqalat. Ni pun kena ambil perhatian juga. Jadi biar dia cantik perbuatan dan juga pertuturan tu. Allahu Akbar. Jadi makmum boleh jadikan panduan. Imam bila dia sebut bar tu maknanya dia dah selesai bertukar rukun, maka kita bergerak tak ada masalah. Mana kedua-dua belah pihak. Bayangkan di sana jemaah rahmati Allah sekalian, kalau dalam jemaah
kita ada 40-50 orang ni, semuanya dengan kefahaman yang sama, macam orang kawat lah. Imam saya kata semua tengah sujud, kalau kita ambil daripada pandangan CCTV ke, ada drone ke, tengok macam mana sembahyang kat Masjid Ubaidullah ni, imam semua faham tentang hukum hakam ni. Imam naik daripada sujud, naik di Allahu Akbar, serentak ni baru bangun, Allahu Akbar. Cantik pergerakan tu. Jadi tak ada yang nampak, dan ni dah bergerak, ni lambat, ni tak belum bergerak lagi. Kita nak macam tu. Semuanya dia dalam kefahaman yang sama. Kita nak macam tu. Perhatian, wajib mentakhirkan takbiratul ihram sehingga selesai takbiratul ihram imam. Ni tengok tadi saya dah sebut tadi. Tidak sah solat makmum yang bertakbiratul ihram lebih dahulu daripada imam. Hukumnya haram. Hukumnya haram lagi. Mendahului imam dalam takbiratul ihram. Biasanya kita jaranglah kita nampak berlaku imam mendahului makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram. Jarang. Yang selalu berlaku ni imam ataupun makmum yang tak dapat masuk, tak masuk takbiratul ihram. Tu kan banyak. Tuan-tuan, perhatikan. Ni masalah juga. Macam mana kalau kita menghadapi situasi imam dah kalau imam misalnya kata dia Allah Allah Allah, dia ada dua situasi ni yang jenis tak masuk-masuk ni. Satu dia Allah Allah Allah, itu tak apa, kita tunggu sampai dia selesai. Kan? Sebab dia takbir belum sempurna. Allah sampai dia Allahu Akbar. Okey, kita pun Allahu Akbar. Okey, itu tak ada masalah. Ada satu lagi masalah, imam dah Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, lepas tu imam takbir sekali lagi. Imam lepaskan tangan, lepas tu takbir sekali lagi. Pernah jadi ni kan? Untuk pengetahuan semua bahawa bila berlaku begitu, imam dia takbiratul ihramnya berulang. Okey, dia mungkin pasal lintasan niat tak masuk betul ke semua, was-was ke itu biasa berlaku macam itulah. Okey, kena ingat bahawa bila dia takbiratul ihram Allahu Akbar, sempurna takbiratul ihram dia. Bila dia takbiratul ihram sekali lagi, takbiratul ihram sekali lagi itu membatalkan takbiratul ihram yang pertama. Tu imam kena ambil perhatian. Bukannya dia memperbaharui takbiratul ihram. Ingat tu. Maknanya kalau imam dia telah pun dikira macam dia nak membatalkan takbiratul ihram yang pertama, dia perlu 3 kali takbir. Dia takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia Allahu Akbar. Allahu Akbar yang kedua membatalkan takbiratul ihram yang pertama. Barulah dia takbiratul ihram yang ketiga Allahu Akbar. Okey. Sebab dia bila kita dalam keadaan bila dah mula solat, kita tak boleh membatalkan solat tanpa ada apa-apa sebab. Okey. Dia begini keadaan dia saudara sekalian. Kita dalam ketika tengah solat, maknanya bila kita Allahu Akbar, solat bermula. Solat bermula. Kan? Solat kita terbatal bila berlaku salah satu daripada perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Kalau misalnya kata tengah solat terkentut, kalau terkentut memang dah batal automatik. Tapi kalau misalnya kata kita tengah solat, kita makmum nampak imam tombang, kita nak selamatkan imam. Dalam keadaan kita ni tak berlaku apa-apa perkara yang membatalkan solat, kita nak pergi angkat imam, 1-2 orang ni perlu batalkan solat, kita perlu memberi salam. Perlu memberi salam. Orang yang dah memang terkentut ke apa, dia tak payah beri salam. Tapi kita tak ada apa-apa masalah berlaku, kita kena beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah kita bagi selamatkan imam.
Jadi begitu keadaannya kalau misal kata ya was-was ke takbiratul ihram pertama, patutnya kena bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sebagai memutuskan solat. Jadi tidak berlakulah nanti 3 kali takbir. Tapi bila dia buat macam tu dalam keadaan dia bersolat lagi tu. Dia masih lagi dalam keadaan solat, kemudian dia buat takbir. Okey. Jadi takbir dia itu dianggap sebagai membatalkan takbir yang pertama. Bukannya permulaan solat yang baru. Ini saya dapat mana tuan-tuan? Dalam kitab tak ada. Dalam kuliah bersama dengan tuan guru Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar dari Terengganu. Dia ceritakan panjang lebar tentang kalau berlakunya takbir begini. Okay? Dan begitu juga dengan penulis Ustaz Hazri pun dia membincangkan perkara begitu juga. Jadi kena jaga-jaga dalam hal yang berkaitan. Sebab itu kita belajar. Sebab ni solat berjemaah. Kalau kita belajar tentang praktikal solat, kita tahu mana yang wajib dalam syarat niat yang perlu masuk ketika takbiratul ihram. Kita tidak akan rasa terbeban. Okay? Jadi makmum, itu cerita imam tadi. Yang makmum yang dah memang angkat takbir macam mana? Imam kat depan kita ni dah 2-3 kali takbir. Kita nak buat macam mana? Kita perlu membatalkan solat kita sedang jemaah sekalian. Kalau kita teruskan dengan takbiratul ihram kita tadi tu, bermakna kita dikira mendahului imam. Kan? Imam tadi Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Lepas tu imam membatalkan takbiratul ihram dia. Kita masih terus. Maka kita sudah pun dikira mendahului imam. Maka tak boleh lah, batal solat kita. Kita perlu putuskan solat kita dan tunggu imam takbiratul ihram yang sempurna bagi dia. Maka barulah kita takbiratul ihram pula. Ni kena ambil perhatian. Okay? Sebab takbiratul ihram ni dia permulaan dalam solat. Jadi dia amat penting. Pintu gerbang nak masuk dalam solat. Betul pada dia, betul lah. Kalau takbiratul ihram tak betul, maka solat kita tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ni kena ambil perhatian. Okey. Tidak sah solat makmum yang bertakbiratul ihram serentak dengan imam mengikut pendapat yang sahih. Tadi pun kita dah bincang dalam hal berkaitan takbiratul ihram, mendahului pun tak boleh, serentak pun tak boleh. Okey. Yang kedua, jangan mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Sengaja mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, sama ada rukun pendek seperti i'tidal atau rukun yang panjang seperti rokok, membatalkan solat. Dia bukannya tidak sah solat, dia batal solat. Batal solat ni maknanya rosak solat. Kena takbiratul ihram semula, niat semula. Tadi saya dah beritahu kalau mendahului satu rukun, hukumnya haram, tetapi solat tidak batal. Solat tidak batal. Sengaja mendahului imam dengan satu rukun perbuatan adalah haram, tetapi tidak membatalkan solat. Jika makmum merokok atau sujud lebih dahulu daripada imamnya kerana tersalah, seperti dia terdengar suara takbir, lalu dia menyangka imam telah rokok atau sujud, dan kerana itu dia pun rokok atau sujud. Kemudian ternyata imam belum rokok atau sujud, maka menurut Al-Baghawi ada 2 pendapat mengenainya. Satu pendapat mengatakan dia wajib rujuk kembali, maknanya ulang kembali. Kita dalam keadaan misal kata sujud lah kan, tak nampak siapa-siapa kat depan kan, tengah sujud, dengar Allahu Akbar, kita ingatkan suara imam, lalu kita naik duduk antara 2 sujud. Rupanya imam tak naik lagi. Ini kadang-kadang bagi surau masjid yang di tepi jalan ke, bising dan sebagainya, ataupun ada budak-budak ke dengar bunyi macam-macam lah, ada bunyi Allahu Akbar, ataupun orang yang baru masuk sembahyang, dia takbiratul ihram Allahu Akbar, kita ingatkan imam Allahu Akbar, kita pun duduk ada sujud, rupanya imam tak naik lagi. Satu pendapat mengatakan dia wajib kena kembali semula kepada sujud.
Tadi kan contoh sujud. Dan menurut pendapat yang asah, tidak wajib rujuk, tetapi diberi pilihan antara rujuk dan tidak kembali rujuk, tidak rujuk kembali. Kan kita dah beritahu tadi bahawa kalau dia misal kata dia bangun daripada sujud tu nampak imam belum naik lagi, tak perlu turun kembali pun tak apa. Dia baru dikira mendahului satu rukun sahaja. Tunggulah imam. Boleh tunggu imam. Bagi kita yang tersalah, tersujud dahulu, terrokok dahulu, ni baru kesalahan sekali pertama, tak perlu nak ulang balik. Tunggu sahaja. Tunggu sahaja. Seterusnya, jika ketinggalan daripada imam dengan dua rukun perbuatan tanpa uzur. Ketinggalan daripada imam dengan dua rukun tanpa uzur. Tadi kita menceritakan tentang yang nombor 2 itu adalah mendahului imam. Mendahului imam dua rukun berturut-turut batal. Mendahului satu rukun haram tapi solat sah. Sekarang ni kalau kita ketinggalan daripada imam dua rukun perbuatan tanpa uzur. Kalau uzur, itu lain. Batal solat makmum yang memanjangkan qiyam kerana bacaan surah yang tidak dituntut, sedangkan imamnya telah turun sujud kerana ketinggalan dengan dua rukun perbuatan, iaitu rukuk dan i'tidal tanpa uzur. Kan ada orang dia tanya, Ustaz, boleh ke tidak semasa imam baca surah sajadah, kita bacalah surah juga, sebab tak mau termenung. Tunggu imam baca surah sajadah lama sangat, kita bacalah surah mana apa-apa surah. Ataupun kita ikut, kalau kita tak hafal surah sajadah, kita nak baca surah juga. Bila dah baca surah, bila imam dah habis, dah sujud misal kata, dah rokok, dia masih lagi nak menghabiskan surah yang dia baca tadi, contohnya. Maknanya pada masa itu dia sedang menyibukkan diri pada perkara sunat. Dia bukan menyibukkan diri pada perkara wajib. Contohnya kalau dia sedang baca Fatihah, okeylah, sebab dia menyibukkan pada perkara yang wajib. Sekarang ni dia menyibukkan pada perkara yang sunat. Bila dia nak sibuk menghabiskan bacaan surah, imam rokok, dia baca surah. Imam i'tidal, dia baca surah, dia sudah tertinggal satu rukun, iaitu rokok. I'tidal belum lagi. Bila imam turun sujud, dia sudah pun tertinggal daripada imam dua rukun fi'li berturut-turut. Apa disebut sini? Batal solat makmum yang macam tu. Maknanya mendahului dua rukun pun batal, ketinggalan dengan dua rukun pun batal. Ini perhatian para makmum. Batal solat makmum yang memanjangkan sujud kedua di rakaat pertama sehingga imam i'tidal di rakaat kedua kerana ketinggalan dengan dua rukun perbuatan, iaitu qiyam dan rukuk. Ada ke orang macam tu? Ini biasa berlaku di hujung sujud yang terakhir. Itu nanti kita bincang sujud yang terakhir tu macam mana. Kan? Orang selalu kadang-kadang bila sujud terakhir dia sujud lama, doa dan sebagainya. Imam dah duduk tayat akhir, dah baca tayat akhir, dah baca selawat, dia masih lagi sujud. Yang tu macam mana? Itu nanti kita bincang. Yang ni kalau misal kata masih lagi dalam tengah solat, rakaat pertama ke kedua, sujud pada rakaat pertama, sujud yang kedua, makmum ni panjang dia punya sujud. Imam dah naik rakaat kedua dah habis dah, kemudian dah rokok. Bila imam rokok, dia sudah tertinggal satu rukun, iaitu berdiri. Bila imam i'tidal, dia sudah tertinggal dua rukun, iaitu berdiri dan rokok. Maka batal solat dia. Batal solat makmum yang memanjangkan kunut sehingga imam turun sujud yang kedua kerana ketinggalan dengan dua rukun perbuatan, iaitu sujud dan duduk antara dua sujud tanpa uzur. Ini kalau kita sembahyang kat Mekah, ada orang kita yang nak baca kunut juga. Kan? Dia rasa macam tak sembahyang dia kalau dia tak baca kunut. Berpuluh tahun duduk kat Malaysia baca kunut, sampai kat Mekah, imam Mekah tak baca kunut.
dia nak baca kunut. Baca kunut pula versi macam mana dekat Malaysia punya, daripada Allah mahdini fi man hadait sampailah akhir. Dia kena jaga-jaga tu. Walaupun ada orang kata Imam Mekah bagi ruang untuk kita baca kunut. Ruang dia memanglah dia lambatkan sedikit, tapi tak adalah dia bagi ruang sampai kita boleh baca habis Allah mahdini fi man hadait tu. Dari segi hukum, nak baca kunut, makmum baca kunut, imam tak baca kunut, boleh. Ataupun sebaliknya, boleh. Tapi kena jaga-jaga. Kalau kita sebut baca kunut, imam tak baca kunut, imam pun turun sujud. Bila imam duduk antara dua sujud, kita baca kunut, tertinggal satu rukun, iaitu sujud. Bila imam turun sujud yang kedua, kita sudah tertinggal dua rukun, iaitu sujud pertama dan duduk antara dua sujud. Batal solat kita. Sebab yang kita sebut tadi itu kunut adalah perkara sunat. Kita bukannya menyebutkan pada perkara yang wajib, perkara sunat saja. Maka batal solat kita kerana kita tertinggal dua rukun fi'li. Batal solat makmum masbuk. Ingat ya, masbuk. Ni tak bincang masbuk ni. Masbuk muafiq tak bincang lagi ni. Batal solat makmum masbuk yang meneruskan bacaan suratul Fatihah yang tidak wajib lagi dihabiskan, sedangkan imam mula melakukan sujud kerana terlambat mengikut imam pada dua rukun perbuatan, rokok dan i'tidal tanpa uzur. Ni jaga-jaga makmum masbuk. Jangan lagi duk sibuk baca Fatihah. Makmum masbuk jangan duk sibuk lagi baca Fatihah. Imam rokok terus rokok. Kalau imam rokok, kita tak terus rokok, naik nanti imam i'tidal baru kita turun rokok. Ni kena jaga-jaga. Dari segi ikutan masih sah, pasal kita baru tertinggal satu rukun. Tapi dari segi kiraan rakaat, ni ramai orang keliru. Dari segi kiraan rakaat, ni yang akhir ni saya nak jelaskan. Nak azan dulu lah. Dah masuk tu lah. 2 minit lagi 2 minit lagi sekejap kata nak. Okey, ni kena jaga-jaga. Ni banyak juga ni. Ada orang bila saya terangkan berkaitan dengan masbuk muafiq ni tercengang-cengang, terjegil-jegil biji mata dia. Selama ni dia faham lain. Makmum yang masbuk, saya ringkaskan, tak cerita dulu dari segi makna masbuk muafiq ni. Kalau makmum yang masbuk, dia dah lambat lah. Kita ambil pada makna yang biasa orang faham. Dah lambat. Bila dah lambat, dah tentulah dia tak sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Bila dah tak sempat menghabiskan Fatihah, jangan lagi nak habiskan. Hatta tak sempat satu huruf pun tak perlu baca dah. Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, rokok, terus rokok. Dia nak baca 2-3 ayat lagi, okey boleh. Bila imam i'tidal, okey, dia tertinggal satu rukun, dia pun rokok. Pada perkiraan dia bahawa dia mendapat rakaat, sedangkan dia sudah tidak mendapat rakaat. Kalau itu berlaku pada rakaat pertama sekalipun, dia tak boleh anggap itu sebagai rakaat pertama dia. Kalau contoh dalam solat maghrib, okey, imam angkat takbir, kita lambat sikit, kita pun dapat juga rakaat pertama bersama dengan imam. Tapi kita ni masbuk, imam rokok, kita masih lagi nak teruskan bacaan Fatihah. Imam i'tidal baru kita rokok. Okey, ikutan sah sebab kita baru tertinggal satu rukun. Tapi dari segi kiraan rakaat, mungkin makmum tu dia masih menganggap bahawa rakaat tu dia dapat. Nanti imam bagi salam, dia pun bagi salam, sedangkan dia tak dapat rakaat tu. Pasal apa tak dapat rakaat? Sebab tidak mendapat tamakninah ketika rokok bersama dengan imam. Okey, kita bagi ruang untuk azan dulu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Okay, sikit lagi ya. Kita bincangkan yang tadi ya. Ini berkaitan dengan makmum masbuk. Dia sebenarnya perkara yang berkaitan masbuk muafiq ni benda yang besar. Cukup agar saya beritahu masbuk ni sedang jemaah sekalian, dia makmum yang tidak mendapat masa untuk menghabiskan bacaan Fatihah pada kadar yang munasabah, pada kadar bacaan yang sederhana. Muafiq dan masbuk boleh berlaku pada mana-mana rakaat. Contoh, kita pada rakaat pertama lambat. Dia masbuk muafiq ni ada masbuk dan muafiq solat, ada masbuk dan muafiq rakaat. Kalau misalnya kata kita sampai imam rakaat ketiga, kita rakaat pertama, imam rakaat keempat, kita rakaat kedua, imam bagi salam, kita tambah lagi rakaat, itu adalah masbuk solat. Itu masbuk solat. Maknanya berapa yang kita kurang, kita akan tambah, kan? Kalau muafiq, maknanya kita betul-betul memang dapat niat sama-sama takbiratul ihram dengan imam pada rakaat pertama. Itu muafiq solat. Yang banyak perselisihan ataupun orang keliru ni adalah masbuk dan muafiq rakaat. Masbuk dan muafiq rakaat. Ni kita bincang ni. Kita sampai dah lambat. Contohnya memang makmum dan imam yang ada masih di rakaat yang pertama. Kita lambat. Allahu Akbar, dapat baca Fatihah sikit, imam pun rakaat. Kita wajib kena rakaat pada masa itu. Pasal apa? Kerana kita sudah tidak dapat masa membaca Fatihah. Masa yang munasabah untuk menghabiskan Fatihah. Tak dapat. Kita terus rakaat bersama dengan imam. Jadi kita cantik dah dengan imam kan pada rakaat pertama tu. Naik rakaat kedua, imam pun naik Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Sempatlah dengar imam baca Fatihah, kemudian imam baca surah, kita baca Fatihah. Pada rakaat kedua kita sudah jadi muafiq. Sebab kita mendapat masa. Tempoh untuk membaca Fatihah tu kita dapat pada rakaat kedua. Sebab imam naik, kita pun naik. Okay?
Ditakdirkan pada rakaat kedua ketika duduk tahiyat akhir, tahiyat awal, kita lambat nak naik. Lambat nak naik. Masalah kaki dan sebagainya. Naik lambat. Bila naik saja, imam dah separuh baca Fatihah. Kita dapat separuh je baca Fatihah, imam dah rokok. Kita menjadi masbuk semula. Tu. Kita menjadi masbuk semula. Kita belum habis baca Fatihah pasal dah lambat bangun tadi. Imam rokok, kita ikut rokok. Masbuk semula. Habis dah ikut semua, naik rakaat keempat. Sebab naik rakaat keempat kita dapat laju. Pasal dia bukan daripada kita duduk tahiyat awal kan, kita daripada sujud terus dapat naik, tak ada berlipat kaki, kita dapat muafiq balik. Nampak? Dia boleh berlaku muafiq dan masbuk ni bersilang-silang. Boleh berlaku juga 2 rakaat pertama muafiq, 2 rakaat yang kedua masbuk. Rakaat pertama imam baca jahar, kita sempat baca Fatihah ketika imam baca surah. 2 rakaat pertama tak ada masalah. Naik rakaat ketiga masing-masing baca. Kita baca tempo bacaan kita yang makmum sama je daripada rakaat pertama, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sama. Tempo kita sama. Tapi imam bila naik rakaat ketiga, dia punya bacaan sudah cepat. Rakaat pertama, kedua memang dia berlagu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila naik rakaat ketiga, keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Kan? Dah baca masing-masing. Kita baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rakaat ketiga, imam Allahu akbar. Kita masbuk ke muafiq? Pada keadaan tu, rakaat ketiga. Kita masbuk ke muafiq? Kita masbuk. Bukan muafiq. Sebab apa? Sebab dengan tempoh bacaan yang sama yang kita baca daripada rakaat pertama tadi okey, kedua okey, ketiga tak sempat habis pasal imam baca cepat. Kita adalah masbuk, bukan muafiq. Jadi bila masbuk, wajib kena ikut imam bila imam rakaat. Supaya apa? Nak dapatkan rakaat. Dikira seorang makmum itu dia mendapat rakaat dengan imam pada kedudukan rakaat berserta dengan tamakninah. Berapa ramai orang yang teruskan bacaan Fatihah, tuan-tuan? Berapa ramai orang yang teruskan bacaan Fatihah? Dia teruskan bacaan Fatihah, bila imam dah i'tidal, dia baru rakaat. Okey. Ikutannya sah, tetapi rakaatnya dia tak dapat. Bila berlaku keadaan macam tu pada rakaat ketiga dan keempat, maksudnya nanti dia kena tambah lagi 2 rakaat. Sebab 2 rakaat yang terakhir itu dia tak dapat rakaat. Sebab tak dapat rakaat bersama dengan imam. Pasal apa? Sebab dia sudah jadi masbuk. Ini kesilapan ramai di kalangan orang kita. Jadi di situ keadaannya 2 rakaat pertama muafiq, 2 rakaat kedua masbuk. Masbuk dan muafiq bukan soal sempat baca, bukan. Sempat ataupun tak sempat baca, bukan. Sempat masa, tempo. Tempo tu, tempo yang kita berdiri tu, adakah tempo itu adalah tempo yang sesuai untuk baca Fatihah? Contohnya saya ambil, okey, kita rakaat pertama, Allahu Akbar, imam kita baca doa iftitah, imam baca doa iftitah. Lepas tu imam baca Fatihah. Ketika imam baca doa iftitah, kalau kita baca Fatihah, habis tak? Ketika tengah duduk diam tu kan, sebelum imam baca Fatihah kuat tu, kalau pada masa itu kita baca Fatihah, habis tak? Habis, bermakna itu kita sudah mendapat tempo masa untuk membaca Fatihah. Fatihah kita tak baca lagi, tapi tempo masa sudah dapat. Itu kita muafiq. Tu kena fahamkan betul makna masbuk dan muafiq. Sebab itu bila dah lambat, kita tidak disunatkan untuk menyibukkan diri dengan perkara yang sunat. Kalau utamanya sembahyang zuhur asar. Sembahyang zuhur asar, lagilah. Kita sembahyang masuk-masuk semua orang berdiri. Kita tak tahu ni imam ni tengah baca tengah baca doa iftitah ke, tengah baca Fatihah ke, tengah baca surah ke. Masuk-masuk terus baca Fatihah. Sebab nak tentukan kita ni masbuk ataupun muafiq. Jangan disibukkan lagi dengan auzubillah, ta'awuz tak boleh lagi.
Doa iftitah tak boleh lagi, terus baca Fatihah. Sebab nak tentukan ni, kita masbuk ke muafiq. Sebab lambat pun boleh jadi muafiq, bukan masbuk. Kalau dalam solat subuh kita lambat sampai-sampai imam baru nak mula baca surah Sajadah hari Jumaat. Kalau tak bukan hari Jumaat pun mungkin pada hari-hari yang lain, subuh misalnya kata imam baca surah panjang sedikit. Okey. Kita sampai itu memang imam tengah baca surah, tapi tempoh berdiri kita itu sempat masa untuk menghabiskan Fatihah. Maka kita pada masa itu adalah muafiq walaupun kita lambat. Sebab apa? Tempoh berdiri itu tempoh yang boleh memuatkan suratul Fatihah pada bacaan yang sederhana. Maka wajib, bila kata kita muafiq, wajib kena habiskan Fatihah. Itu dia punya hukum dia. Kalau masbuk, tak wajib menghabiskan Fatihah. Ini yang disebutkan yang pada bab yang terakhir. Bila kita sibuk lagi nak menghabiskan Fatihah, pada keadaan kita ni masbuk, bacaan yang kita nak habiskan itu bukannya tanggungjawab kita dah selesai ditanggung oleh imam, tapi kita nak baca juga. Maknanya kita telah menyibukkan pada perkara yang bukan wajib. Kan? Bila menyebutkan pada perkara yang bukan wajib, tu bila tertinggal satu rukun, tertinggal dua rukun, semua diambil kira. Sudah jemaah rahmati Allah sekalian. Ni kena faham betul-betul. Bila melibatkan muafiq dan masbuk ini, mana-mana buku cuba cek dalam Munyatul Musalli, dalam Safinatun Najah, dalam semua menyebutkan masa. Dia bukannya sempat membaca, bukan sempat membaca, dia sempat masa. Muafiq adalah makmum yang sempat masa, bukan sempat membaca. Membaca tak baca itu adalah masalah. Masalah dalam makmum ketika mengikut imam. Okey? Perhatian kat situ dia ada tulis apa? Ni. Sekiranya makmum masbuk membaca Fatihah dan ketinggalan daripada imamnya sehingga tak sempat rokok bersama imam, hanya mendapat imam dalam i'tidal, maka batal rakaat. Batal rakaat. Rakaat tak dapat. Ikutan masih sah, tapi batal rakaat. Berapa ramai orang tak sedar bahawa dia batal rakaat. Pada anggapan dia, kiraan rakaat dia betul, sedangkan dia kurang satu rakaat, kurang dua rakaat. Bayangkan kalau bertahun-tahun kita sembahyang macam tu, tuan-tuan. Bayangkan. Sebab memang ada kadang-kadang mana setengah-setengah tempat imam dia ketika rakaat pertama kedua tak ada masalah, naik rakaat ketiga kadang kita boleh perasan style imam ni baca cepat. Bila dalam tayat awal kita boleh tahu dah, kita baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, imam dah Allahu akbar. Imam ni cepat. Jaga-jaga. Okey. Jadi itu dia saudara jemaah rahmati Allah sekalian, perkongsian kita pada malam ini. Wallahu taala a'lam. Ada apa-apa yang sila bang? Tadi tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, saudara jemaah rahmati Allah sekalian, pada sujud yang terakhir makmum dia lambat, dia ada nak baca tambahan doa dan sebagainya, hukumnya makruh. Taklah batal, hukumnya makruh. Kenapa dia jadi makruh? Kerana pada masa itu kita telah pun lewat daripada imam ni satu rukun fi'li, iaitu apa? Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Dan kita sudah pun dikira lewat beberapa rukun qauli. Kita tengah sujud tu, imam baca tahiyat akhir, kan? Imam baca selawat ke atas Nabi. Tu kan. Dua rukun qauli dah kita tertinggal. Kalau sampai salam, kalau ada orang yang sampai salam lagi, maknanya 3 rukun qauli kita tertinggal dan 1 rukun fi'li kita tertinggal. Jadi tidaklah membawa kepada batalnya solat, tapi hukumnya makruh. Itu saja makruh. Okey, wallahu taala alam. Silakan. Ya. Okey. Baik. Kita dah sampai pada rakaat terakhir. Okey, contoh solat Isyak kan, kita sampai tu memang
Kita faham bahawa imam sudah berada pada rakaat terakhir. Ataupun kita tak tahu imam ni rakaat ke berapa, kita pun ikut. Ikut imam, kita memang ada nak tambah rakaat. Bila kita nampak imam dia tambah ada satu rakaat itu, kita nampak ada makmum lain, subhanallah, tegur dia. Maknanya dia menambah rakaat. Pada masa itu kita yang makmum masbuk yang nak tambah rakaat tak boleh berimamkan pada imam tu lagi dah. Kena mufaraqah. Walaupun perbuatan tu macam sama. Contohnya kita nak tambah satu lagi rakaat. Imam ni terlebih, jadi dia tambah juga satu rakaat lagi. Jadi seolah sama-sama kita naik dengan imam ni. Orang semua kat lain semua dah bising dah subhanallah, tapi imam ni tetap juga naik. Dia tambah rakaat. Kita yang di belakang yang tambah rakaat kita tak boleh ikut imam ni. Kena niat mufaraqah daripada imam. Tak boleh berimamkan pada seseorang yang pada kedudukan yang salah. Umpamanya lebih rakaat. Tak boleh. Gitu baik kita sembahyang sendirilah. Tak boleh ikut imam tu sebab dia salah. Okey. Wallahu taala alam. Okey. Bantu dia. Okey, baik. Syukran. Mufaraqah ni berpisah daripada imam dalam keadaan solat tak rosak. Contoh, kita tengah sembahyang jadi makmum, teringat ada jam Rolex tertinggal kat tandas. Ataupun beg ni gaji pekerja ni baru ambil tadi ni, pergi tandas lepas tu tertinggal, sangkut. Okey. Kita boleh mufaraqah daripada imam. Maknanya kita mempercepatkan solat. Solat tak rosak. Kita cepatkan solat kita sebab ni nak ambil ni beg tangan, beg ni. Itu mufaraqah, solat tidak rosak. Cuma kita berpisah daripada jemaah. Kita solat seorang diri. Itu. Kalau memberi salam artinya kita memutuskan solat. Solat tu macam kita batalkan. Kita batalkan solat kita. Dalam keadaan solat kita tidak ada apa-apa perkara yang membatalkan solat berlaku pada kita, tapi kita nak putuskan solat, maka kita kena bagi salam. Contoh, kita cari orang masuk dalam masjid, siapa nak sembahyang berjemaah dengan aku ni? Tak ada orang nak sembahyang jemaah, kita pun angkat takbir sembahyang zuhur seorang-seorang. Baru baca Fatihah 2-3 ayat, nampak ada satu grup tengah sembahyang berjemaah. Allah. Kita belum dapat lagi satu rakaat, maka pada masa itu afdal kita memutuskan solat dan kita join orang itu sembahyang berjemaah. Jadi macam mana cara kita nak putuskan? Kita tak ada apa-apa berlaku kesalahan dalam solat kita. Jadi kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pergi. Gitu. Jadi salam tu kerana nak memutuskan solat dalam keadaan tidak berlaku apa-apa perkara yang membatalkan solat. Gitu. Itu kaedah dia. Okey? Sendiri. Kalau kita bermusafir, adakah kita mana lebih afdal? Kita masuk dalam masjid nak ikut jemaah yang ada ke ataupun nak buat jemaah lain? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh berbilang jemaah dalam masjid. Saya ingat lagi masa ada satu tempat lah ditegur. Kita pun masa tu tak apa nak faham lagi. Sebab kita memikirkan, orang ni sembahyang 4 rakaat, aku nak buat 2-2. Kan? Jadi kita buat jemaah lain dah. Tak boleh, haram hukumnya berbilang jemaah dalam satu tempat, terutamanya dalam masjid. Tapi kalau dalam di R&R tak apa, sebab kita tak tahu niat masing-masing. Jadi apa yang kita kena buat? Afdalnya adalah kita kena ikut jemaah tu. Habis kita nak buat qasar, dia solat tamam, mana boleh ikut? Kita solat tamam. Kaedah dia macam mana? Kita sembahyang 4 rakaat, 4-2. Kan?
Kita masuk, orang tengah sembahyang Zuhur, kita wajib kena sembahyang Zuhur 4 rakaat ikut jemaah, tak boleh buat qasar. Lepas habis sembahyang 4 rakaat dengan jemaah tempatan, naik pula sembahyang asar 2 rakaat qasar. 4-2 boleh, 4-4 boleh, 2-4 boleh. Tuan. Selalu orang kadang-kadang jadi keliru, macam mana ni nak sembahyang sendiri pula? Tak payah sembahyang sendiri. Ikut jemaah yang ada. Sembahyang tamam macam biasa. Selepas tu baru naik pula untuk sembahyang asar pula 2 rakaat qasar. Gitu keadaan dia. Itulah yang kita lakukan kalau kita nak buat jamak qasar bagi Jumaat. Kan? Kita sembahyang Jumaat sama-sama dengan orang tu, kita tak boleh buat qasar Zuhur. Tak boleh. Hari Jumaat kita singgah nak sembahyang Jumaat. Nak buat qasar sekali nantilah jamak qasar dengan asar. Boleh. Tapi kita tak boleh buat qasar Zuhur. Jumaat kan 2 rakaat, qasar 2 rakaat, dan Zuhur boleh? Tak boleh. Sebab qasar dengan tamam tak boleh. Walaupun sama bilangan rakaat tak boleh. Jadi apa yang kita buat pada masa tu? Sembahyang Jumaat. Kita sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, bangun pula sembahyang asar 2 rakaat. Kan? Solat Jumaat pun dapat pahala, jamak qasar pun selesai. Gitu kan? Okey. Ya, betul. Okey. Ya. Oh. Ni untuk rakaat ketiga keempat. Untuk rakaat ketiga dan keempat lah ni biasanya. Dia sedang jemaah rahmati Allah sekalian, dalam teknik membaca Al-Fatihah lah, suratul Fatihah, bagi solat fardu, yang terbaiknya adalah membaca ayatun bi ayatin. Yang terbaik ni dalam solat fardu, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Tapi tidak dinafikan bahawa boleh juga kita nak baca suratul Fatihah dengan disambungkan, dan ada riwayat daripada Sayyidina Ali. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu adalah riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kaedah menyambung bacaan. Jadi untuk menyambung bacaan boleh sebenarnya, cuma tidak afdal dalam solat fardu. Dalam solat fardu, afdalnya adalah membaca satu ayat. Tapi kalau misal kata dah memang bacanya laju, kaedah dia berbalik kepada asas tadi. Kan, kalau imam baca cepat, kita baca macam biasa juga. Bila imam tu rokok, tak sempat mengambilkan Fatihah bagi kita yang makmum, terus rokok. Jangan lagi kita nak meneruskan bacaan Fatihah, kerana pada masa itu kita masbuk. Ya, silakan. Ya.
Yang sebenar, okey. Baik. Yang kita faham selama ni sedang jemaah sekalian, soal masbuk dan muafiq ni ada persoalan rakaat pertama yang kita faham selama ni. Persoalan rakaat pertama tu. Sama ada kita masbuk atau muafiq ni dikira pada rakaat pertama. Sedangkan masbuk dan muafiq ni adalah perkiraan pada setiap rakaat. Tu kita kena faham tu. Betul kita boleh menghabiskan Fatihah. Kalau misal kata kita tertinggal satu rukun saja, misal kata rakaat pertama, rakaat ketiga tadi ni, rakaat ketiga. Kan? Boleh kita misal kata tinggal ghairil maghdubi yang misal kata kan, sikit lagi. Okey, imam rakaat, kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul? Bila kita turun saja, imam pun dah naik i'tidal. Dari segi ikutan sah. Tapi dari segi kiraan rakaat, dari segi kiraan rakaat kita tak betul. Sebab kita tak kira dah dapat rakaat tersebut, rakaat ketiga tu tak dapat. Sebab apa? Tak dapat tamak ninah bersama dengan imam pada rakaat. Kena tambah. Kalau yang saya terangkan ni dia ada dalam kitab Al-Mughni Muhtaj ila Ma'rifatil Alfazil Minhaj. Kemudian yang pada perhatian tu ada dalam apa? Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Ni saya ada rujukan ni. Boleh saya nanti boleh dapatkan kitab tu, kita nak tahu. Sebab bukan saja daripada kitab, daripada pengajian secara bertalaqi pun 2-3 orang guru semua menyatakan benda yang sama tuan-tuan. Ni saya mungkin ada ilmu lain yang saya mungkin tak tahu kan. Setakat daripada pembacaan dan juga pengajian secara bertalaqi, kita faham makna masbuk dan muafiq ni, itulah dia. Masbuk dan muafiq bukan pada rakaat pertama sahaja. Malah memang ada kesilapan dalam buku pendidikan Islam tahun 5 di sekolah rendah dan juga tingkatan 2 di sekolah menengah. Dari segi makna ni, dia cerita tentang rakaat pertama. Semua dia maknanya adalah rakaat pertama. Tak betul. Sebab dia boleh berlaku pada mana-mana rakaat. Macam tadi kalau saya bagi contoh, pada rakaat pertama kita lambat, kita masbuk. Rakaat kedua kita dah sempat sama-sama dengan imam, masbuk lagi ke? Kalau mengambil kira tadi kata daripada awal kita masbuk, adakah selama-lamanya kita masbuk? Tidak. Dia boleh berlaku masbuk muafiq. Ni kena kalau misal kata ada sumber daripada yang lain lagi, kita akan bawakan ke sinilah. Tapi apa yang saya dapat daripada pengajian, daripada pembacaan, itulah dia. Masbuk dan muafiq adalah pembicaraan setiap rakaat. Dia bukan pembicaraan rakaat pertama. Masbuk dan muafiq ada 2 kategori. Satu masbuk muafiq rakaat, satu masbuk muafiq solat. Tu. Okey. Jadi nanti kita tengoklah kalau ada tapi itulah saya yakin bahawa ini sebab 2-3 orang dah yang sebut macam ni. Tuan gurunya sebutnya ni, bukan saya ni. Saya hanya menukilkan saja. Tu kena ambil perhatian dan kena perbetulkan kefahaman kita dalam masbuk dan muafiq. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.